Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita bagi Sarawak, edisi Jumaat 9 September bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping yang kini dalam rangka lawatan kerja ke Korea Selatan semalam mengadakan pertemuan dengan dua buah syarikat yang berminat untuk melabur dalam industri berasaskan petrokimia di Sarawak. Menerusi kenyataan media, pejabat Premier Sarawak memaklumkan pelabur berpotensi tersebut akan mengeluarkan produk yang merupakan sebahagian daripada rantaian petrokimia kompleks yang sedang giat dipromosikan dan dibangunkan oleh Sarawak. Menurut kenyataan tersebut, Bintulu mempunyai infrastruktur yang diperlukan untuk menyokong pembangunan pelaburan berkenaan. Pada masa ini terdapat beberapa projek petrokimia yang sedang berjalan di Bintulu yang boleh memberikan sinergi kepada pelaburan tersebut yang seterusnya akan mewujudkan rantaian nilai yang lebih lengkap untuk industri petrokimia di negeri ini. Premier Sarawak mengalu-alukan pelaburan tersebut kerana ia selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 Sarawak. Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak akan membantu pihak pelabur mengenai cadangan pelaburan mereka. Turut hadir pada pertemuan tersebut ialah Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan. Gabungan Parti Sarawak GPS tidak gentar sekiranya mana-mana parti politik yang ingin menggunakan logo Barisan Nasional ketika bertanding pada pilihan raya umum ke-15 nanti. Malah terus memberi tumpuan sepenuhnya terhadap usaha pembangunan pesat di Sarawak dan menjaga kebajikan serta kepentingan rakyat di negeri ini. On GPS. Dalam satu sidang media di Kuching, Naib Presiden Kanan Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom memberitahu gabungan parti itu tidak pernah memberi sebarang perhatian terhadap apa sahaja keputusan atau permasalahan parti politik lain yang bukan sebahagian daripada GPS. Oleh itu, mana-mana parti politik yang bukan daripada GPS berhak menggunakan apa sahaja logo yang diingini ketika bertanding dalam PRU nanti. Beliau juga yakin rakyat Sarawak tidak akan keliru dalam membezakan GPS dengan mana-mana parti yang menggunakan logo Barisan Nasional pada pilihan raya akan datang. We focus on GPS. Gabungan Parti Sarawak. Whatever anything happen to any other party within the four parties in GPS, none of our business. If they choose to fight us, we fight them. Then there's no question of any outside party from Sarawak to join GPS. Okay? And if they stand whatever flag they want to use, that's their business, not ours. Jelasnya sejak perubahan GPS yang terdiri daripada PBB, Parti Rakyat Sarawak PRS, Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP dan Parti Demokratik Progresif PDP, rakyat Sarawak kini sudah menyedari bahawa negeri ini mampu berdiri dengan kaki sendiri tanpa dipengaruhi oleh parti bukan daripada Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi berkata demikian kepada media mengenai kekeliruan rakyat yang mungkin berlaku sekiranya Parti Bangsa Malaysia PBM menggunakan logo Barisan Nasional BN pada PRU ke-15 nanti. Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti bercadang untuk mewujudkan sebuah majlis keperluan khas yang akan melihat isu kebajikan kanak-kanak istimewa hingga ke peringkat dewasa. Menurut Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah, perkara tersebut akan dibentangkan pada Kabinet Negeri agar ia dapat dilaksanakan secara holistik dan bersepadu. Datuk Seri Fatimah berkata, ke arah itu satu jawatan kuasa akan dibentuk untuk mengkoordinasi secara terperinci mengenai majlis keperluan khas itu bagi membincang mengenai dasar seperti polisi dan keperluan-keperluan lain. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan pameran seni dan bakat Anjuran Persatuan Kebajikan dan Pembangunan Bakat Insan Istimewa Kuching (CAT-SN) di Kuching. Terdahulu berucap pada majlis itu, Datuk Seri Fatimah berkata, sokongan moral kepada golongan orang kurang upaya OKU serta kanak-kanak istimewa amat diperlukan terutama dalam kalangan ahli keluarga serta masyarakat setempat. Ujarnya ini bagi memberi keyakinan kepada golongan kanak-kanak istimewa tersebut untuk mengembangkan bakat serta kemahiran mereka dalam melakukan sesuatu bidang yang diminati. Pameran seni yang berlangsung di Pusat Beli Belah Plaza Merdeka bermula pada 26 Ogos lepas hingga Ahad ini mempamerkan pelbagai hasil seni lukisan dan kemahiran oleh kanak-kanak istimewa berumur 10 hingga 29 tahun.
Peruntukan berjumlah RM2 juta telah diluluskan Kerajaan Sarawak untuk kerja-kerja pemasangan alat bantuan pelayaran dan membersih alur pelayaran untuk kawasan Tadahan, Empangan Bakun dan sungai-sungai utama termasuk anak sungai. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata ia juga bertujuan memastikan keselamatan semasa mengguna pengangkutan sungai di empangan tersebut. Datuk Seri Lee memberitahu peruntukan berkenaan meliputi pemasangan alat bantuan pelayaran bernilai RM1 juta selain kerja-kerja pembersihan alur pelayaran di Batang Baloi dan Sungai Linau yang masing-masing bernelan kos RM500,000. Beliau memaklumkan perkara tersebut pada program gotong royong membersih kayu kayan terapung anjuran Lembaga Sungai-Sungai Sarawak di laluan navigasi sungai di Longkabuho, Batang Baloi dan Empangan Bakun, Belagak. Menteri itu dalam pada itu berkata kesedaran terhadap keselamatan pengangkutan sungai masih penting kerana pengangkutan sungai merupakan pengangkutan utama di sebahagian besar negeri Sarawak, khususnya kawasan pedalaman yang sistem jalan raya dan infrastruktur lain masih belum lengkap sepenuhnya. Jelasnya kesedaran awam ke atas kebersihan sungai juga penting kerana sungai merupakan antara aset yang penting kepada semua. Tambahnya, sungai yang bersih dan selamat dapat menjana ekonomi seperti membekalkan sumber air dan makanan serta digunakan sebagai medium pengangkutan dan perhubungan. Selain itu dapat mewujudkan aktiviti ekonomi seperti industri pelancongan dan secara tidak langsung membuka peluang pekerjaan dan menambahkan pendapatan untuk penduduk setempat. Pesta Tasik Biru di Bau akan kembali diadakan tahun ini dengan sasaran kehadiran 60,000 pengunjung. Timbalan Menteri Pengangkutan yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Tasik Biru, Datuk Henry Jin berkata, pesta berkenaan akan berlangsung selama 11 hari bermula 22 September ini hingga 2 Oktober depan. Datuk Henry menjelaskan sasaran kehadiran pengunjung tersebut adalah berdasarkan jumlah pengunjung harian yang mencecah 5,000 orang setiap hari, terutama sejak aktiviti sukan air mula dibuka. Katanya pesta berkenaan pada tahun ini bertemakan Unique Water Sport Brings Togetherness, Greater Bau for All. Tambahnya pelbagai aktiviti menarik telah disusun atur termasuk jualan produk traf tangan dan pertanian, pameran, acara bergendang, pertandingan mewarna untuk kanak-kanak serta pertandingan Ratu Kebaya. Bercakap dalam sidang media di Bau, Datuk Henry memberitahu bersempena penganjuran pesta tersebut turut akan dirasmikan sebuah jambatan gantung sepanjang 12.3 meter menjembragi Tasik Biru. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah dijadual merasmikan Pesta Tasik Biru pada 23 September ini. Kali terakhir Pesta Tasik Biru diadakan pada tahun 2019 dan tidak diadakan 2 tahun berikutnya ekoran pandemik COVID-19. Kerajaan negeri akan terus menyokong usaha pemodenan Jabatan Hutan Sarawak dalam meningkatkan sistem penyampaian jabatan itu. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Marzuki berkata ini termasuk penggunaan teknologi terkini dalam bidang penyelidikan dan pembangunan. Datuk Seri Muhammad Abu Bakar menjelaskan dengan menggunakan pakai teknologi canggih akan memastikan aktiviti penguatkuasaan pengurusan hutan, ladang hutan termasuk aktiviti pemprosesan kayu dapat dilaksanakan secara cekap dan sistematik. Beliau juga sedia maklum jabatan itu berada jauh di hadapan berbanding pencapaian agensi perhutanan di wilayah lain dan ia harus dikekalkan. Datuk Seri Abu Bakar berkata demikian pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Hutan Sarawak di Kuching. Dalam majlis itu seramai 74 penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang di jabatan itu yang telah mempamerkan kecemerlangan sepanjang tahun lepas. Datuk Seri Abu Bakar juga melancarkan pakaian seragam baharu bagi penguatkuasaan jabatan tersebut. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak mengingatkan para ibu bapa, penjaga serta orang ramai supaya sentiasa memantau aktiviti anak-anak sepanjang musim cuti persekolahan ini. Timbalan Pengarah Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak, Tiong Ling Hee berkata, ini bagi memastikan anak-anak tidak mendekati kawasan-kawasan berbahaya terutama di kawasan pantai, kolam, sungai atau tasik terbiar. Katanya ini juga bagi memastikan tidak berlaku kejadian seperti sesat di dalam hutan atau lemas. Kita tidak melarang aktiviti mandi di kawasan sungai atau kolam, tetapi hendaklah sentiasa diawasi oleh orang dewasa bagi mengelakkan sebarang kejadian tidak diingini berlaku.
Beliau berkata demikian ketika dihubungi RTM di Kuching, juga meminta kerjasama ibu bapa serta penjaga untuk lebih berhati-hati mencari tempat berkelah atau beriadah bersama keluarga dengan tidak mengendahkan amaran atau nasihat yang dikeluarkan oleh pemilik kawasan di tempat yang ingin dikunjungi. Dedah tiong lagi sejak musim cuti persekolahan yang bermula pada Sabtu lepas, JBPM Sarawak telah menerima satu kes lemas melibatkan orang dewasa di Zon 1 Kuching. Manakala bagi rekod keseluruhan di Sarawak pula, setakat semalam sebanyak 29 kes panggilan kecemasan berkaitan lemas telah diterima melibatkan kes lemas di pantai, tasik atau lombong, kawasan air terjun atau jeram, pembentungan dan sungai serta tali air. Daripada jumlah tersebut, 20 kes melibatkan 21 orang dewasa, 5 kes melibatkan kanak-kanak dan 1 kes warga emas. Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 9 September berakhir di sini. Keluarga Malaysia, anda semua dijemput untuk bersama-sama menyaksikan pertandingan bintang kecil Zon Sarawak yang akan diadakan di Auditorium Piramli RTM Kuching esok bermula pukul 9 malam. Siaran langsung juga boleh diikuti di saluran Sarawak FM dan laman Facebook RTM Sarawak. Jumpa lagi. Assalamualaikum.